Assalamualaikum. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kita akan membongkarkan satu kisah sejarah yang menarik. Kebanyakan buku-buku tulisan orang Melayu telah diangkut ke negara-negara penjajah barat. Sehingga kan sekarang ini kita perlu melutut kepada mereka untuk mengetahui sejarah negara sendiri. Diperkirakan lebih 25,000 bahan penulisan orang Melayu tersimpan rapi dalam perpustakaan orang Eropah itu. Namun, malangnya ada yang telah terbakar dan hangus dijilat api. Karamnya kapal Stamford Raffles di Betawi bersama muatan sekapal tulisan orang Melayu amat menduka citakan kita. Tulisan tanpa salinan itu hilang bersama karamnya kapal tersebut. Disebabkan itu, tidak banyak rekod yang ditemui untuk menerangkan mengenai kerajaan ini, melainkan rekod daripada Cina. Rekod Cina daripada dinasti Liang sehingga dinasti Qing cukup membantu kita untuk mengetahui mengenai kewujudan kerajaan Melayu ini. Utusan-utusan yang dihantar kepada Cina menunjukkan kerajaan Melayu purba tersebut bukanlah sebuah kerajaan kecil yang tidak diambil berat mengenai perkembangan dunia luar. Penghantaran utusan ke negara luar, terutamanya negara Cina yang terletak jauh, menunjukkan orang Melayu sebenarnya sudah mempunyai ilmu kelautan yang cukup luas sehingga orang Melayu digelar sebagai bangsa pelaut. Sebelum kita masuk kepada kerajaan-kerajaan Melayu yang wujud di Asia Tenggara, marilah kita memahami dahulu konsep Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah merujuk kepada negara-negara yang terletak di antara tamadun Cina dan juga tamadun India. Ia terdiri daripada negara kebenuaan dan juga negara kepulauan. Negara kebenuaan terletak daripada Siam, Thailand dan ke utara yang meliputi negara Burma, Laos, Kamboja dan Vietnam. Manakala negara kepulauan ialah negara yang berada di kawasan selatan daripada Siam, iaitu Malaysia, Brunei, Indonesia dan juga yang terbaru Timor Leste. Perkataan Asia Tenggara adalah perkataan yang baru digunakan pakai. Ia mula berkembang selepas K.M. Panikar menggunakan istilah Asia Tenggara dalam bukunya Future of South Asia pada tahun 1943 untuk merujuk benua yang terletak di antara dua tamadun itu. Walaupun terkandung dalam kelompok wilayah yang sama, namun setiap negara mempunyai bahasa dan kebudayaan yang tersendiri dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Namun ciri kesamaan yang terdapat di antara negara-negara di Asia Tenggara ialah pernah menerima pengaruh Hindu dan merupakan pengaruh yang dominan di rantau ini. Walaupun begitu, hanya Vietnam sahaja yang menjadikan pengaruh Cina sebagai dominan. Perkataan Indochina pula merujuk kepada kawasan yang menerima pengaruh tamadun India dan juga tamadun Cina. Namun sejak abad ke-16, kawasan-kawasan di Asia Tenggara
mula menerima pengaruh Barat apabila berada dalam pentadbiran Barat, kecuali Siam yang masih dalam pengaruhnya sendiri, tetapi tetap menerima pengaruh Barat dalam sistem pentadbiran bagi mengelakkan daripada dijajah oleh kuasa Barat. Mengikut teori, penduduk Asia Tenggara bukanlah penduduk asal sebagaimana yang dilihat pada hari ini. Terdapat teori yang menyatakan bahawa penduduk Asia Tenggara pada asalnya adalah daripada China, iaitu daripada wilayah Yunan, yang kemudiannya berhijrah ke Asia Tenggara sekitar 2500 sebelum Masehi sehingga 1500 sebelum Masehi. Pandangan yang dikemukakan oleh P.E. dan F. Sarasin dan juga R.P. Heine Geldern begitu adalah yang paling popular dan diguna pakai. Mengikut teori yang dikemukakan ini, masyarakat Yunan datang ke Asia Tenggara melalui dua gelombang yang besar yang berlaku sekitar 4,000 tahun lampau. Kelompok pertama yang tiba dikenali sebagai Melayu Porto. Kedatangan masyarakat Melayu Porto ini menyebabkan masyarakat Weda, iaitu masyarakat awal di Asia Tenggara, telah masuk jauh ke dalam hutan. Masyarakat Melayu Porto ini telah menjadikan kawasan pesisiran pantai sebagai kawasan kediaman. Melayu Porto dikatakan nenek moyang kepada masyarakat Melayu Polinesia yang tersebar dari kepulauan Madagaskar, kemudian ke kawasan kepulauan paling timur di Pasifik, dan dikatakan berhijrah dari kepulauan paling selatan China ke Indonesia. Mereka ini dikatakan berasal daripada Yunan. Kemudian migrasi ke Indochina, Siam dan kawasan-kawasan Pulau Asia Tenggara. Gelombang kedua dikenali sebagai Melayu Duerto. Kedatangan mereka ini telah menyebabkan Melayu Porto pula masuk ke dalam pendalaman dan semakin ke selatan. Melayu Duerto ini dikatakan berasal daripada kawasan utara Indochina dan ia merupakan satu bangsa yang sudah mempunyai teknologi besi sebagai senjata. Kemasukan orang Melayu Porto ke selatan dan pendalaman ini disebabkan budaya yang dibawa oleh orang Melayu Duerto lebih ke depan menyebabkan masyarakat Melayu Porto tidak dapat menerimanya, sekaligus terus meminggirkan diri daripada masyarakat yang baharu itu. Pendapat yang dikemukakan ini berpandukan kepada penemuan alat senjata berupa kapak batu. Mengikut heptopsis ini, alam Melayu telah bertindak sebagai laluan utama dalam proses penghijrahan ini. Namun begitu, Peter Bellwood berpendapat lain daripada pendapat yang dikemukakan oleh F. Sarasin dan R.V. Heine Geldern. Peter Bellwood menerima kedatangan masyarakat ini daripada China, namun menolak teori kedatangan yang dikemukakan oleh tokoh sejarah tersebut. Peter Bellwood berpendapat pergerakan penghijrahan ini berlaku melalui Taiwan, kemudian ke Filipina dan kemudian ke Borneo dan seterusnya melebar ke kawasan yang lain. Peter Bellwood berpendapat demikian kerana persamaan yang wujud antara suku Goshan di Taiwan dengan masyarakat Asia Tenggara
Selepas penemuan lebih banyak bukti, maka lebih banyak teori mengenainya. Pendapat tokoh sejarah awal telah disanggah oleh ahli sejarah seperti William G. Solheim, James T. Collins, dan Chester Grumman. Menurut tokoh sejarah ini, penduduk Asia Tenggara merupakan penduduk asli bagi kawasan ini. Ini dibuktikan dengan penemuan kebudayaan masyarakat Asia Tenggara telah wujud sejak 10.000 tahun dahulu di Gua Spirit Siam. Penemuan Java Man telah menyebabkan ahli sejarah berpendapat bahawa manusia awal berasal daripada Borneo dan menyebar pengaruhnya sehingga ke Filipina. Teori masyarakat Asia Tenggara, terutamanya orang Melayu berasal dari Yunan, mungkin boleh ditolak apabila kajian terbaru menunjukkan DNA orang Melayu sudah berusia 60.000 tahun lebih lama daripada DNA orang Yunan itu sendiri. Berlakunya perkembangan masyarakat di Asia Tenggara tidak terlepas daripada pertanian. Perkembangan teknologi pertanian tidak boleh ditolak sebagai unsur utama dalam membentuk perkembangan, penempatan dan kemajuan penduduk di Asia Tenggara. Daripada pertanian sawah padi ini telah menyebabkan lahirnya kerajaan dan politi-politi awal di Asia Tenggara seperti Yunan. Perkembangan pertanian menyebabkan berlakunya lebihan dalam hasil pertanian, menyebabkan mereka mula memikirkan bagaimana hendak menggunakan lebihan tersebut untuk mendatangkan hasil. Oleh itu, wujud pula sistem ekonomi dan sekaligus perkembangan sektor perdagangan dalam kalangan politi-politi awal.